Apa kau orang buat ni? Lagu baru ni. Dengar. Takkan kau tak tahu kot? Boleh ni. Ni bukan kaki kita, ni liberal ni. Kau tahu tak maksud liberalism sebenarnya? Apa tu? Aku pun tak tahu, aku sebut je tadi. Kau tak tahu kan? So korang nak tahu tak maksud liberalism sebenarnya? So jom kita tengok sama-sama video kami buat. Liberalism menekankan hak-hak peribadi pemerataan peluang. Dalam faham liberalism, pelbagai aliran yang dengan nama liberal mungkin mempunyai dasar dan pandangan yang berlainan. Tapi secara umumnya, aliran-aliran ini bersetuju dengan prinsip-prinsip berikut termasuk kebebasan berfikir, kebebasan bersuara, hak kebebasan rakyat, batasan kepada kuasa kerajaan, kedaulatan undang-undang, hak individu ke atas harta persendirian, sebagainya. Jadi mereka yang liberal menyokong sistem kerajaan demokrasi liberal dengan pengundian yang adil dan terbuka, di mana rakyat di sebuah negara atau wilayah mempunyai hak-hak yang sama rata di bawah undang-undang tersebut. Okey, jadi macam mana boleh wujudnya perkataan liberalism ni sebenarnya? Jadi perkataan liberal ni berasal daripada perkataan Latin iaitu liber yang bermaksud bebas atau bukan hamba. Perkataan liberal banyak dikaitkan dengan perkataan Inggeris iaitu liberty dan konsep kebebasan. Selain itu, Oxford English Dictionary menerangkan bahawa perkataan liberal telah lama berada dalam bahasa Inggeris dengan makna sesuai untuk orang bebas, besar, murah hati. Ia juga bermaksud bebas dari sekatan bersuara atau perlakuan, seperti bebas dengan harta atau lidah bebas, selalunya bercakap sikap tidak malu. Walau bagaimanapun, bermula sejak 1776, perkataan liberal mula diberi maksud yang baik iaitu bebas dari prejudis dan toleransi oleh tokoh Edward Gibbon dan lain-lain. Terdapat 4 pecahan liberalisme. Liberalisme pertama ialah liberalisme politik, iaitu ketuanan individu itu menjadi asas undang-undang dan masyarakat. Contohnya, meletakkan hak-hak pribadi lebih tinggi daripada kuasa raja. Bahkan, undang-undang yang disusun mestilah dipersetujui oleh majoriti rakyat. Kedua, liberalisme budaya, iaitu menekankan hak-hak pribadi dalam menjadi kehidupan. Contohnya, kebebasan seksual, kebebasan beragama dan melarang campur tangan sesiapa termasuk kerajaan dalam kehidupan seseorang. Negara Belanda antara salah satu contoh negara yang sering disebutkan dengan liberalisme budaya. Liberalisme ketiga ialah liberalisme sosial. Liberalisme sosial ialah satu aliran liberalisme yang terpengaruh dengan utilitarisme yang diasaskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Kemunculan aliran ini merujuk kepada liberalisme moden. Mengikut fahaman ini, semua individu perlu diberi perkhidmatan asas yang memuaskan seperti pelajaran, peluang ekonomi dan perlindungan. Akhir sekali ialah liberalisme ekonomi, iaitu satu aliran liberalisme klasik yang ideologi yang menyokong hak-hak pribadi ke atas harta benda dan kebebasan perjanjian bertulis. Ahli liberal ekonomi mahu hanya sedikit sahaja atau tiada langsung peraturan kerajaan di pasaran. So sekarang kita dah tahu yang liberalism ni ialah ideologi politik dan falsafah yang menekankan kepada kebebasan individu, kerajaan terhad dan pasaran bebas. So sekarang ni kita nak tahu dari mana sebenarnya liberalism ni datang. Kalau liberalism ni datang daripada zaman pencerahan ataupun Age of Enlightenment pada abad yang ke-18. Apabila ahli falsafah seperti John Locke dan John Jack Ross berhujah tentang hak semula jadi individu dan keperluan kerajaan yang terhad. So perkembangan liberalism ni kita boleh bahagikan kepada beberapa fasa yang utama. So fasa yang pertama ialah liberalism klasik. So fasa ni bermula pada akhir abad yang ke-18 dan awal abad ke-19. Dan pada fasa ini, liberalism memberikan tumpuan kepada hak dan kebebasan individu serta kepercayaan kepada pasaran bebas dan kerajaan terhad. Next ni adalah liberalism baru. Fasa ini muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dan di sini kita boleh menyaksikan perkembangan liberalism sosial yang memberikan penekanan yang lebih besar kepada peranan negara dan dalam menangani ketidaksamaan sosial dan ekonomi. Seterusnya adalah neoliberalism. Fasa ini pula yang muncul pada akhir abad ke-20 dicirikan oleh tumpuan kepada pasaran bebas, liberalisasi ekonomi dan persatuan
hak milik ke negara. Dan akhir sekali, yang kita sekarang tengah alami, liberalism moden, yang telah menyaksikan kemunculan pelbagai jenis liberalism termasuk progresism yang menekankan pembaharuan sosial dan politik, dan libertarianism yang menyokong negara minimum dan kebebasan individu maksimum. Seterusnya kita pergi kepada dasar liberalisme. Yang pertama ialah hak milik. Prinsip diorang ialah apa benda yang kita hasilkan merupakan milik kita sendiri, bukan milik kerajaan ataupun milik sesiapa. Yang kedua ialah kebebasan. Ketika mulanya pembangunan idea liberalism ni, habaan masih berleluasa. Jadi mereka fikir manusia ni semua perlu bebas. Kerana apabila manusia bebas, makin ramai yang bebas, maksudnya produktiviti akan meningkat dan ekonomi akan juga meningkat. Ketiga ialah kesaksamaan. Mereka menganggap bahawa semua orang perlu dilayan sama rata, sama ada daripada segi undang-undang ataupun layanan. Yang keempat ialah keamanan. Keamanan ini sama isu dia dengan kebebasan. Apabila masyarakat aman, bermaksud produktiviti akan meningkat, ekonomi juga akan turut meningkat. Yang kelima ialah tata susila. Tata susila ini lebih kepada mereka menganggap bahawa setiap masyarakat dituntut untuk mengorbankan kepentingan diri mereka sendiri untuk kepentingan masyarakat. Seperti contoh, kita dapat lihat sekarang orang membesarkan isu tentang LGBT, yang di mana mereka mengatakan isu ini sebagai liberal. Padahal seperti yang kita tahu, LGBT ini sebenarnya memecahkan masyarakat. Jadi sepatutnya jika kita mematuhi dasar liberalism yang sebetulnya, maksudnya dia perlu menghalang ataupun melawan isu LGBT ni, sebab benda ini memang sebenarnya memecahkan masyarakat dan bukan menjaga tata susila itu sendiri. Baik, seterusnya, fahaman apakah yang lebih sesuai untuk memakinkan keharmonian masyarakat di Malaysia? Baik, di Malaysia kita ada pelbagai bidang pemikiran. Saya ambil contoh fahaman konservatif kerana ia berbeza amat dengan topik liberal yang kita sedang bincang sekarang ini. Di mana konservatism ialah suatu pemikiran untuk memelihara suatu institusi seperti institusi perlembagaan, kerajaan, kewangan dan lain-lain. Kita orang Islam ini kadang terperangkap dengan istilah dari orang Barat. Okay? Bila dengar sahaja perkataan liberal, kita akan menganggap suatu perbuatan yang buruk. Jadi ini merupakan suatu persepsi yang tidak elok untuk kita amalkan. Kerana mempunyai fahaman liberal ini bermaksud untuk menerima segala idea dan pandangan secara terbuka. Jika masyarakat terus membuka minda mereka untuk menerima pelbagai idea, maka ia bagus. Ia bagus untuk membangun sebuah masyarakat dari segi pacuan ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Tapi harus kita sedar bahawa tidak semua idea boleh kita terima sebagai panduan dalam hidup. Sebagai contohnya agenda LGBT. Adakah penerimaan ideologi LGBT ini selaras dengan apa agama Islam itu ajar? Di sini kita akan menggunakan konsep konservatism. Islam melarang LGBT. Maka tugas kita adalah untuk mengelakkannya sebagai penganutnya. Okay? Tapi jika masyarakat itu mengamalkan fahaman konservatism, okay, maka hendaklah mereka tidak menyekat semua idea hinggakan masyarakat boleh jadi mundur ke belakang. Penerimaan sebarang idea haruslah berlandaskan fakta yang tepat dan bukan asbab seperti emosi, fitnah dan hal-hal yang lain. Okay? Jadi kesimpulannya, kita haruslah mempunyai keseimbangan dalam mengamalkan apa-apa jua fahaman asalkan ia tidak memberi impak yang buruk terhadap masyarakat, agama dan negara. Okay? Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.